Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video ni kita akan tengok contoh-contoh soalan bagi chapter terakhir lah dalam EPO 358 So, kita tengok example 1. Okay, saya ambil daripada past year. Jadi, a 250 watt wind generation system was installed at an island. Okay, a profile of wind speed for wind generation system for 1 year is shown in table Q4D. So from the information given, okay, determine. Yang pertama sekali dia minta the total energy generated per annum, maknanya per annum ni setahun lah. Kemudian dia minta the capacity factor. Okay, so basically kalau ikutkan dalam nota, kedua-dua soalan ni rumus dia tak ada kat dalam nota. Okay, sebab dia gunakan basic concept Okay, kita tengok cara nak jawab dia. Okay, so sebelum tu kita tengok dia punya table dia bagi ni. Okay, so kalau tengok ni, ni bukan bench range, dia adalah wind speed. Okay, so wind speed dia bagi dalam unit meter per second. Okay, dia dah rekodkan. Okay, so ini bermaksud untuk 0 meter per second. Okay, untuk 0 meter per second, jumlah pusingan dia adalah 0 jam. Okay, maknanya tak ada satu masa pun kipas ni tak berpusing sebenarnya. Okay, so untuk pusingan dengan laju 1 meter per second, kipas ni berpusing selama 20 jam. Okay, dalam satu tahun lah. Okay, dan dia punya power dia kosong. Okay, sebab apa power dia kosong? Sebab wind generation system ni dia ada dia punya lower limit dengan apa limit dia kata dia ada on dan juga off lah. Okay, maknanya 1 meter per second ni tak mampu lagi untuk trigger dia punya power. Okay, so bila dia pusing dekat 2 meter per second, yang mana masa pusingan dia dalam setahun ialah 60 jam, dan pada waktu ni dia mampu menghasilkan sebanyak 25 watt. Okay, dia pada pusingan 2 meter per second dia mampu hasilkan 25 watt. Okay, itu samalah dengan yang lain-lain ni. So untuk total energy per annum ataupun untuk 1 tahun, okay, jadi kita tengok cara nak kira dia. Awak kena gunakan rumus energy sama dengan power darab dengan masa. So cara nak jawab dia, okay, awak kena buat semula table tu. Okay, sebab yang ni ialah dia punya power, yang ni ialah dia punya masa dia. Jadi power darab masa dapat dia punya energy. Okay, jadi setiap row ni awak kena kira lah dia punya energy dia, daripada speed 0 meter per second sampailah speed 17 meter per second. Okay, so akan dapat dia punya tu ialah 183,224 watt hour. Okay, 183,224 watt hour, ataupun kalau awak tukar dia kepada kilowatt hour, awak akan dapat 183.224 kilowatt hour. Okay, so itulah total energy per annum dia untuk 1 tahun. Okay, so untuk capacity factor, okay, untuk capacity factor jadi penting sebab rumus ni tak diberi dekat dalam nota slide. Kalau awak cari pun tak akan jumpa lah. Okay, so capacity factor ni maksud dia actual energy per year bahagi dengan maximum energy per year. Okay, actual energy per year ni ialah energy yang awak kira tadi tu lah. Okay, based on the table. Okay, based on data, kita kira dia punya total energy setahun ni. Okay, yang tu ialah actual energy per year. Dan untuk maximum energy per year ni, awak ambil P max darab dengan total hour per year. Okay, mana dapat P max dia? Okay, tengok pada soalan. Dia mention kat sini a 250 watt wind generation system. Jadi yang ni ialah dia punya P max dia.
Okay, so kita ambil 250 darabkan dengan total hour per year, maknanya sehari ada 24 jam, darabkan dengan 365 hari. Okay, so awak ambil actual energy per year bahagi dengan maximum energy per year, darab dengan 100%, dan akan dapat 8.3664% bagi capacity factor. Okay, so what is mean by capacity factor untuk wind generation system? Okay. Okay, so kalau tengok jawapan ni, dalam setahun capacity factor dia ialah 8.3664 saja. Okay. Dia punya Pmax dia adalah 250, tapi daripada 250 tu, okay, hanya 8.366% saja yang dia utilize dalam setahun. Okay. Bermakna kalau capacity factor ni lagi tinggi value dia, okay, lagi sesuai nak pasang wind turbine dekat kawasan tu. Okay. Katakan awak nak pasang untuk testing, kita nak test kawasan tu okey tak okey. Okay, kita pasang satu small wind turbine, okay, dengan Pmax yang kecil lah. Okay. Kemudian kita rekodkan bacaan table dia macam ni. Okay. Dah dapat jawapan energy setahun, ataupun dah kira energy setahun, kita cuba kira dia punya capacity factor. So kalau capacity factor dia besar, let's say 20%, 30%, bermakna kawasan tu sangat sesuai untuk dipasang wind turbine. Okay. Kalau nilai dia terlalu kecil lah, let's say 10% ke bawah ataupun 5% ke bawah, dan tidak berbaloi lah untuk pasang wind turbine dekat kawasan tersebut. Okay. Itu maksud capacity factor. Maknanya daripada capacity factor ni kita boleh tahu kawasan ni ada banyak angin ke, tak ada angin ke, ataupun tak sesuai nak pasang wind turbine. Okay, kita pergi ke example nombor 2. Yang ni saya ambil daripada pasir juga. Okay. So table Q4C is the recorded tabulation of wind profile at an island for 24 hours. Calculate the power generated from the wind generating system at 1 AM and 5 PM. Okay, 5 PM. If the given data as follow. So dia bagi dia punya output power coefficient CP 0.25, diameter of the blade 20 meter, and density of air is 1205 km per meter cube. Kilogram per meter cube, sorry. Okay. So kita tengok kat sini dia minta at 1 AM and 5 PM. Okay. Jadi kat sini awak kena highlight kan, table mana 1 AM, table mana 5 PM. Okay. So kena hati-hati. Kalau tengok dia punya table ni, okay, time dia bagi dalam format 24 hours. Okay. Tapi soalan tanya dia bagi information dalam format 12 hours, 12 hours. Okay. So kena tahulah dekat mana 1 AM, dekat mana 5 AM. 5 PM. So 1 AM kat sini, 5 PM kat sini. Okay. 5 PM dia punya 24 hour punya format ialah 17:00. Okay, 17:00. Okay, so dah kenal pasti kat mana, then kita recall balik dia punya formula daripada nota. Okay, so power untuk wind turbine sama dengan CP darab dengan 1/8 darab dengan pi darab dengan diameter square darab dengan air density darab dengan velocity cube, kuasa 3. Okay. So kita tengok balik, CP is the output power coefficient of generator. Theoretical maximum limit is 0.59. Maksimum dia paling besar ialah 0.59. Typical average of 0.25 for small machine and 0.35 for large machine. Okay. Kalau soalan tu tak bagi nilai CP berapa, awak kena alert lah. Sama ada dimension untuk small machine ataupun large machine. Okay.
So D is diameter of the blade dalam unit meter. Okay, dikena dalam unit meter. Bermakna kalau soalan tu bagi dalam unit millimeter, then awak kena convert kepada meter dulu, then baru boleh key in kepada question, formula. Okay, sama juga wind speed dia dalam unit meter per second. Jadi kalau soalan tu bagi speed dia kilometer per hour ataupun kilometer per second, then awak kena convert dia kepada meter per second dulu. Okay, kemudian dia bagi air density. Ni adalah constant lah, biasanya tetap Okay, so solution dia minta dekat 1 am and 5 pm. So at 1 am dia punya wind speed dia ialah 5.5 meter per second. So kita key in into the equation. Okay, then awak akan dapat jawapan dia ialah 7.8725 megawatt. Okay, 7.8725 megawatt. Besar. So at 5 pm, okay, at 5 pm dia punya wind speed dia ialah 4.5 meter per second. Okay, 4.5 meter per second. So isi dalam dia punya formula, dan awak akan dapat jawapan dia 4.3121 megawatt. Okay, jadi untuk WGS ataupun Wind Generation System, okay, bentuk-bentuk soalan dia lebih kurang macam ni saja. Okay, thank you.